Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada petang ini, saya dan ahli kumpulan iaitu terdiri daripada Hanifah Hirman, Siti Rozila, Nada dan Nasuha dan diri saya sendiri iaitu Nadira binti Samidi dari kumpulan 5 akan membentangkan tugasan pada minggu lepas iaitu di mana kami telah ditugaskan untuk memilih satu model pekerjaan iaitu model daripada job kompetensi peguamlah yang kami pilih. Dan untuk job competency model for lawyer, ia dikenali sebagai Delta model. Di mana Delta model ni terdiri daripada 3 kriteria iaitu yang pertama adalah practice, yang kedua adalah proses dan yang ketiga adalah people. Di mana ketiga-tiga kriteria ini diperlukan untuk seorang peguam untuk menjadi seorang peguam yang profesional dan berketerampilan. Okey, yang pertama adalah praktis, di mana saya terangkan sedikit terlebih dahulu sebelum rakan-rakan saya akan menerangkan lebih lanjut. Okey, yang pertama adalah praktis. Praktis ini lebih kepada knowledge, skills dan lawyer skills, di mana seorang peguam perlulah mempunyai knowledge yang sangat tinggi berkaitan dengan bidang guaman seperti dari segi analisis, dari segi writing dan sebagainya. Yang kedua adalah proses, di mana proses ini diperlukan oleh seorang peguam untuk menjalankan atau untuk menggerakkan syarikat guaman, di mana mereka perlulah mahir dalam proses bisnes ni, di mana ini lebih kepada business development. Dan akhir sekali adalah the people. The people ni lebih kepada kriteria ataupun skill seseorang peguam itu diperlukan seperti dari segi komunikasi, dari segi karakter dan sebagainya. Okey, untuk meneruskan lebih lanjut dan lebih jelas bagi setiap kriteria-kriteria ini, saya akan serahkan kepada saudari Hanisa Hirman untuk meneruskan dari segi people competencies. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hanisa. Saya akan meneruskan poin seterusnya bagi The Delta Model untuk seorang lawyer yang berjaya. Yang pertama adalah people competencies that refer to personal effectiveness skill that include relationship management, entrepreneurial mindset, emotional intelligence, communication and character. Yang pertama bagi penerangan sebagai seorang peguam yang mempunyai personal effectiveness skills iaitu relationship management yang merujuk kepada um, cara untuk mengawal hubungan dengan klien. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik dengan mewujudkan hubungan yang baik antara klien dengan peguam ataupun antara peguam dengan jabatan yang didudukinya. Seterusnya adalah entrepreneurial mindset iaitu cara berfikir yang membolehkan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, seorang peguam yang hebat perlulah belajar daripada kesilapan yang pernah dialaminya, iaitu dengan memperbaiki kesilapan yang telah dilakukan dan bertanggungjawab terhadap kesilapan yang telah dilakukan dengan menambah baik kepada cara penyelesaian yang lebih baik. Seterusnya adalah emotional intelligence, iaitu seorang peguam perlu mengambil berat terhadap kliennya dan lebih memahami masalah yang dihadapi. Seorang peguam yang hebat perlulah berkhidmat untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan bukannya lebih mementingkan terhadap wang atau keuntungan yang mereka akan dapat. Seterusnya adalah communication, iaitu seorang peguam perlulah bersikap baik dengan klien, rakan sekerja dan sesiapa yang digauli. Seorang peguam perlulah menghormati sesiapa sahaja yang digaulinya. Seterusnya adalah peguam perlulah mempunyai personal effectiveness skills melalui karakter yang menegakkan keadilan dan menyelesaikan pertelingkahan, kerana seorang peguam yang berjaya perlulah menyelesaikan pertelingkahan dengan cara yang baik agar masalah yang dihadapi oleh kliennya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Itu saja saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan poin yang seterusnya. Okay, nama saya Nada Nasuha binti Kasnun. Saya akan menerangkan tentang poin yang kedua iaitu practice competency. Practice competency ini merupakan dimensi praktik yang disebut sebagai undang-undang dan dinyatakan yang ianya meliputi subjek matter, penelitian hukum, analisis hukum dan penulisan hukum. Kompetensi praktik ini termasuk seperti analisis kes iaitu menganalisis kes-kes yang ada, framing case, penentuan masalah, menentukan dan menyelesaikan masalah
masalah yang adalah analisis undang-undang, penyelidikan undang-undang, penulisan undang-undang dan kepakaran subjek iaitu kepakaran dalam guaman yang membolehkan peguam itu praktik untuk lebih kompetensi. Itu sahaja. Seterusnya saya teruskan poin saya kepada Rozila. Assalamualaikum, nama saya Siti Rozila. Saya akan terangkan yang terakhir iaitu proses kompetensi. Apa yang terkandung dalam proses kompetensi ini adalah yang pertama, business development and fundamental. Yang kedua, data analytic and security. Yang ketiga, human centered design. Seterusnya adalah proses selection, design, improvement. Yang terakhir adalah project management and technology. Itu sahaja. Okey, ini sahaja daripada kumpulan kami di mana ketiga-tiga kriteria tadi telah diterangkan oleh rakan-rakan saya. Di mana yang amat jelas sangat diperlukan oleh seorang peguam untuk menjadi peguam yang lebih profesional pada setiap masa lah. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.